Okey, untuk soalan 1, okey, Raja menunjukkan fungsi f memetakan kepada set A kepada set B dan fungsi G memetakan set B kepada set C. Okey. Jadi mula-mula kita lihat gambar rajah dulu. Kamu keluarkan maklumat yang ada daripada gambar rajah. Jadi apa yang kamu boleh dapat daripada gambar rajah ini adalah daripada set A kepada set B. Daripada set A kepada set B ini adalah fungsi f. So fungsi fx ialah inilah 3x tolak 2. Okay, so yang pertama kamu dapat fungsi f 3x tolak 2. Okay, kemudian apa lagi yang kamu boleh dapat adalah apabila A pergi kepada C, ini f, ini G kan. Maka fungsi daripada A pergi sini, C ni adalah fungsi gfx. Okay, dia terbalik, bukan fg tapi gf. Maka fungsi gf ni adalah persamaan yang berada pada set C. Okay, so maklumat yang kamu ada untuk gambar rajah itu adalah set gf 6x tambah 1. Okay. Okay, jadi kita pergi kepada soalan yang pertama. A Roman 1. Cari dalam sebutan X fungsi yang memetakan set B kepada set A. Jadi set B kepada set A, dia adalah inverse kepada ataupun songsang kepada fungsi F. Jadi soalan yang pertama ini adalah dia mau cari fungsi songsang untuk X. Fx. Okay. So, kamu tinggal cari songsang dia lah. Okay, kita mula dengan fx sama dengan 3x tolak 2. Maka kalau mau cari songsang, kamu let y sama dengan 3x tolak 2. Kita mau cari sebutan x, maka negatif 2 ini pindahkan ke sebelah. Okay, jadi y tambah dengan 2 sama dengan 3x. Ataupun teacher terbalikkan tulisan dia supaya kamu senang dapatlah. Jadi kalau kita mau cari x, 3 ni pindah ke sebelah, dia akan jadi bahagi. Maka x sama dengan y tambah 2 bahagi 3. Okay. Kalau kamu ketinggalkan jawapan begini saja, kamu tidak akan dapat jawapan akhir. Tidak dapat markah jawapan akhir. Kamu kena tulis, maka f fungsi songsang untuk f ialah x tambah 2, 3. Okey, untuk soalan A Roman 2, dia suruh kamu cari gx. Okey, kalau kita tengok dalam maklumat yang kita hanya ada fungsi f, kita ada fungsi gf dan kita ada fungsi songsang. Okey, so kalau kita mau cari gx, fungsi gx, kita boleh guna maklumat daripada 2 ini pun boleh sudah jawab. Okay. So, kita guna maklumat daripada gf ini. Kita ada f. Kita ada fungsi f. So, kita mau cari fungsi g. Okay. So, kita start dengan g. Fx sama dengan 6x tambah 1. Okay. Kita mau cari gx, maka kita mau cari fungsi yang di luar, istilah dia. Fungsi yang di luar. Maka fungsi yang di luar ini, okay, fx kita masukkan nilai dia. 3x tolak 2 sama dengan 6x tambah 1. Okay. Lepas tu kita let y. Yang di dalam g ini. 3x tolak 2. Okay, maka sekarang kita mau cari sebutan x. Okay. Jadi sebutan x adalah x sama dengan y tambah 2 per 3. Okay, kamu susun balik ya, kamu akan dapat. Maka nilai ini kamu masukkan ke dalam x yang di sini.
Okay. So, kita sambung jalan kerja dia. G dalam kurungan Y sama dengan 6. Y tambah 2/3 tambah 1. Okay, so ini teacher boleh permudahkan. Kali 6, 2. Okay. So, 2 darab masuk dalam. 2 kali Y, 2Y. 2 kali 2, positif 4 tambah 1. Okay, so 2Y tambah dengan 5. Maka Gx kita adalah 2X tambah 5. Okey, untuk soalan 1B, soalan dia nilai X dengan keadaan FGX sama dengan 4X tolak 3. Okey, kalau soalan macam ni kamu terus saja guna nilai yang dia bagi. FGX sama dengan 4X tolak 3. Okey, so kita start dengan yang ini. Okey, daripada kita punya maklumat yang kita dapat, kita tidak ada itu FG. Jadi kita kena cari FG. Okey. Sebab kita sudah ada F, kita sudah ada G, maka kita boleh cari fungsi untuk FG itu. Okey, so F dalam kurungan GX sama dengan 4X tolak 3. Okey, masukkan nilai yang di dalam kurungan, maka nilai dia 2X tambah 5 sama dengan 4X tolak 3. Okey, kemudian masukkan yang dalam kurungan ini ke dalam fungsi F. Okey, so ini 2X tambah 5 ini ganti masuk dalam F. Okey, kita tengok fungsi F, kita gantikan dia di dalam X. Okey, so 3 dalam kurungan 2X tambah 5. Okey, tolak dengan 2. Okey. So, sama dengan 4X tolak 3. Okey, sebab soalan dia mau cari nilai X. Dia suruh kamu cari nilai X. Maka kita kembangkan persamaan ini dan cari nilai X lah. So, 3 ini darab masuk dalam 6X tambah dengan 15 tolak 2 sama dengan 4X tolak 3. Okey. Step yang seterusnya adalah teacher kumpulkan X ini pada satu bahagian. So, 4X teacher pindahkan ke sebelah. 6X tolak dengan 4X sama dengan yang tinggal di sebelah sini adalah negatif 3. So, dua-dua ini boleh pindahkan ke sebelah. Tapi boleh juga kamu terus selesaikan. 15 tolak 2 dulu ataupun dua-dua pindah pun boleh. Okay, so 15 tambah dengan 2. 6 tolak dengan 4, kamu dapat 2X. Okay. Kemudian yang sebelah sini kamu kira, kamu akan dapat negatif 16. So, untuk dapatkan X negatif 16 bahagi dengan 2, maka X kamu akan dapat negatif 8. Okey, soalan 2. Okey, soalan dia harga P dalam ringgit bagi suatu barang dan kuantiti X yang dijual mengikut persamaan permintaan P sama dengan 100 tolak 1/4X untuk 0 hingga 400. Manakala kos C dalam RM untuk mengeluarkan X unit ialah C. Okay, punca kuasa X per 25 tambah 600. Anggapkan semua barangan yang dikeluarkan terjual. Cari soalan A, kos C sebagai fungsi bagi harga P. Okey, untuk soalan A, apa soalan dia mahu sebenarnya adalah kamu ungkapkan C dalam sebutan P. Okey. Dia sudah bagi harga itu P. Dalam P ada X. Okay, 100 tolak 1/4X, ada X di sini. Okay, kamu nampak. Kemudian dalam C itu, fungsi C, dia ada X dalam sini. Okay, dia ada X di situ. Okay, so apa kamu kena buat sekarang adalah ungkapkan C dalam sebutan P.
Okey, maksudnya kita hanya perlu gantikan X di sini. Macam mana kita mau cari X? X itu kita dapat daripada P. Jadi sekarang ni untuk soalan A, kamu start dengan P. Okay. Kita mau cari X duluan. Okay. Step yang pertama cari X. Kita start dengan P. Okay, maka kita mau cari X. Ini yang kita mau. Okay, so 100. Tidak, teacher pindahkan ini dulu ke sebelah sebab dia ada negatif. Jadi bila kita pindah sebelah dia akan jadi positif. So 1/4 X sama dengan 100. Okay, P pula pindahkan ke sebelah dia akan jadi tolak. Okay. Kemudian kita pindahkan 1/4 ini ke sebelah. Okay, 1/4 so dia akan jadi darab lah. X sama dengan 4 ini akan jadi darab. 1 tu bahagi tapi apapun bahagi 1 dia tetap dapat nombor dia balikan. So tinggal darab saja. 4 darab 100 tolak P. Okay. Ini adalah kita punya X. Kamu darab masuk pun boleh, tidak darab masuk pun tidak masalah juga. Okay, so teacher darab masuk lah. Dapat 400 tolak 4P. Okay. Dapat sudah X. So sekarang tinggal kamu masukkan nilai X ini ke dalam C. Okay. C kamu adalah punca kuasa X per 25 tambah 600. Okay. Masukkan X ini, dia punya nilai. So C kamu adalah 400 tolak 4P per 25 tambah dengan 600. Kalau sampai sini jawapan kamu, teacher sudah boleh bagi 4 markah. Okay, untuk full mark untuk soalan ini. Ataupun sebab teacher nampak sini ada 4, ataupun dari sini kan 4 ini. Kalau kita punca kuasakan 4, kita akan dapat 2. Di sini kita boleh permudahkan lagi lah itu pecahan. Okay, jadi kalau kita keluarkan 4 itu 100 tolak P punca kuasa per 25 tambah 600. Jadi punca kuasa, kalau kita punca kuasakan 4, kita akan dapat 2 kan. So 2 itu teacher boleh keluarkan keluar sini. Okay, jadi yang tinggal mau punca adalah, punca kuasa adalah 100 tolak P bahagi dengan 25 tambah 600. Okay, kalau kamu buat begini lagi baguslah, kita permudahkan itu punca kuasa dan juga pecahan dia. Okay, so untuk soalan A begini saja jalan kerja dia. Okey, soalan B, kos untuk mengeluarkan barangan itu jika harga untuk satu unit barang dijual dengan harga RM36. Jadi RM36 sini adalah dia punya harga. Harga kita rujuk daripada maklumat kita, harga adalah P. Okey, so di sini P sama dengan 36 lah maksud dia. Jadi daripada jawapan kita yang dari A, C sama dengan 2 100 tolak P per 25 tambah 600. Okay. Dia suruh kamu cari kos. Jadi kos itu adalah C kan. Jadi kita guna jawapan daripada B. Sebab di sini dia ada sudah harga 36. Tinggal kita masukkan saja nilai P itu. 36, 25 tambah. Okay. Kamu selesaikan, ni tekan kalkulator, kamu akan dapat 0.64 tambah dengan 600, maka kamu punya kos adalah RM RM600.64. Okay. Soalan 3, dia bagi fungsi F dan dia bagi fungsi G. Jadi soalan pertama dia suruh kamu cari G dalam kurungan 5. Suruh cari G sekiranya nilai X dia adalah 5. Jadi ini soalan direct saja, 1 markah saja ini. Kalau dalam dia 5, maka kita lihat pada G, X yang ini kita tukar kepada 5 sajalah. 1 tolak 3 dalam kurungan 5
Kamu tekan sahaja kalkulator, kamu akan dapat negatif 14. Okay. Untuk soalan 3, 3A untuk yang Roman 2, dia suruh kamu cari nilai M jika F M tambah 2 sama dengan 1/7 G 5. Okey, yang ini dia ada kaitan juga dengan soalan Roman 1. Kita sudah dapat nilai G5 ini, maka itu terus saja tukar kepada negatif 14. Okey. Di sini senanglah. Dalam kurungan negatif 14. Okey. Kemudian kita ada fungsi F sudah. So, yang ini masuk dalam X pada fungsi F. Tukar yang X yang ini saja. Jadi kita tulis balik 2 dalam kurungan M tambah 2 tolak dengan 3. Okey. Kemudian selesaikanlah. Ini darab masuk dalam, kamu dapat 2M tambah 4 tolak 3 sama dengan, ini boleh permudahkan, kamu akan dapat negatif 2. Okey, kemudian selesaikan 4 tolak 3, kamu akan dapat 1. Negatif 2, 2M sama dengan negatif 2 tolak dengan 1, kamu akan dapat negatif 3. Maka M sama dengan negatif 3/2. Okey, itu untuk soalan Roman yang kedua. Kemudian untuk soalan Roman yang ketiga, dia suruh kamu cari GF. Ini pun soalan direct sahaja. So, untuk cari GF, pakai sahaja kedua-dua ini. Kamu boleh dapat sudah. Masukkan nilai yang di dalam kurungan dulu, maka G dalam kurungan F kita adalah 2X tolak dengan 3. Kemudian nilai yang di dalam ini masuk pula ke dalam fungsi G. Okay. So, dalam fungsi G ini, X yang ini pula tukar. Okay. So, 1 tolak dengan 3 dalam kurungan 2X tolak 3. Okay. So, kamu kira negatif 3, dia kena ikut negatif itu untuk darab masuk. Sini ramai yang salah. Jadi, ini negatif mesti ikut juga darab. So, negatif 3 darab dengan 2X, kamu akan dapat negatif 6X. Negatif 3 darab dengan negatif 3, kamu akan dapat positif 9. Okay. So, 1 tambah dengan 9, kamu dapat 10 tolak 6X. So, ini adalah nilai GF_X kamu. Okey, untuk soalan B, seterusnya lakar graf Y modulus GF untuk negatif 1 hingga 3 X kamu. Nyatakan julat bagi nilai Y. Okey. So, yang pertama dia suruh lakar graf. Okey, yang ini pertama lakar graf, kemudian dia suruh nyatakan julat. Alright. So, untuk lakar graf ini, kamu tengok dia punya range yang dia bagilah. Range dia bagi negatif 1 hingga 3. Jadi, kalau kamu nampak sini dia ada buat jadual. Supaya senang kamu plot dia punya graf. Lakaran saja. Jadi, bila lakaran saja, kamu tidak perlu lakar pada kertas graf. Hanya lukis dia punya paksi saja. Okay. Tidak payah dalam kertas graf. Jadi, untuk nilai X dia itu, dia ada range sudah negatif 1 hingga 3. Jadi, yang pertama, X dia adalah negatif 1, 3 kita letak di hujung. Okay. So, yang seterusnya adalah kamu kena tahu apa nilai X kalau Y kamu kosong. Sekiranya Y kosong, X berapa? Okay, itu yang pertama. Kemudian sekiranya X kamu kosong, Y kamu berapa? Ini kiranya kalau Y sama dengan kosong, ini adalah pintasan. Kita mau cari pintasan X. Kalau X kamu yang kosong, ini kita cari pintasan Y.
Okay. So, kita kira dulu yang pertama di sini. Kalau X kamu sama dengan negatif 1, Y kamu berapa? So, Y sama dengan modulus 10 tolak 6X. Ini adalah jawapan kamu daripada soalan Roman 3 tadi di sini. Dia GF kan. So, sini pun soalan dia GF. Tapi dia letak modulus. Okay. Sekiranya X kamu negatif 1, apakah nilai Y kamu? So, kamu masukkanlah nilai X itu dengan negatif 1. Okay, so kalau kamu kira, kamu akan dapat jawapan kamu 16. 10 tambah 6. Kamu akan dapat 16. Okay. So, sini kotak yang pertama 16. Kemudian teacher kira lagi, kalau X teacher sama dengan 3, Y teacher berapa? Jadi 10 tolak 6 dalam kurungan 3. Kamu akan dapat negatif 8 kalau teacher tulis. Okay. Disebabkan dia ada modulus, jadi kalau negatif nilai dalam dia akan jadi positif. So, sini kamu akan dapat 8. Kemudian pengiraan kamu seterusnya adalah sekiranya Y kamu adalah kosong. Okay. Kalau Y kamu kosong, X kamu dapat berapa? Maksudnya Y kamu, kalau Y sama dengan modulus 10 tolak 6X. Okay, so Y kamu kosong, 10 tolak 6X. Jadi sini dia ada plus minus kan? Okay, so dia ada plus minus. Kalau plus minus kosong pun dia tetap juga kosong lah. Jadi terus saja kosong sama dengan 10 tolak 6X. Okay, so 6X teacher pindahkan sebelah, dia akan jadi 6X sama dengan 10. Maka X sama dengan 10 bahagi dengan 6, kamu dapat 5/3. Okay. So, satu lagi kamu kena kira adalah apabila X kamu sama dengan 0. Okay, Y sama dengan modulus 10 tolak 6, 0. Okay, kamu akan dapat nilai kamu 10. Okay, so kalau kita tengok, kalau X 5/3, okay, sini kosong duluan lah. Kosong, apabila X kosong, Y kamu 10. Apabila Y kamu kosong, X kamu 5/3 di sini. Okay. So, semua ini, semua yang ini ni, perlukah tulis atau wajibkah tulis dalam jalan kerja? Tidak wajib. Kalau kamu ada jadual ini sahaja pun, atau terus sahaja kamu lukis dia punya lakar, dia punya graf pun, boleh. Tidak masalah. Okay, kalau teacher lagi suka kalau kamu guna saja terus titik-titik di dalam ni lah. Okay. Pastikan kamu lukis dia punya paksi X, Y dan ada label. Kemudian kosong ini pun sudah kamu label di sana lah. Okay. Kalau teacher lukis duluan kan dia punya graf ni Y, X. Silakan saja. Yang pertama kalau X kamu negatif 1, kamu punya Y 16 atas sinilah. 16. So sini 16. Kemudian apabila X kamu kosong, Y kamu 10, sini kosong. Y kamu 10, mungkin bawah sini 10. Okay. Kemudian 5/3 kalau Y kamu kosong. Y kosong, dia 5/3, maksudnya dia mungkin area di sinilah. 5/3. Okay. Kemudian apabila X kamu 3, kamu punya Y 8. So 8 dia kurang dari 10, jadi dia kiranya bawah sinilah. Kalau kamu tengok dia punya graf ini, dia mesti lurus lah. Garis lurus, bukan garis lengkung. Ada juga yang buat garis lengkung. Okay, bila kamu tahu kamu punya garis begini, tinggal kamu lukis pakai pembaris saja. Jadi tinggal kamu label saja. Kalau di sini negatif 1, okay, sini 16, okay, sini 10. Okay, agak-agak sini 8.
Sini 5/3. Sini 3. Okay. Jadi kamu punya graf kemas. Okay, kemas pula gitu. Guna pembaris jangan ada buat yang curve. Mesti pakai pembaris. Ini kalau kamu letak garis putus-putus pun boleh, tidak letak pun tidak masalah juga. Pakai pembaris. Sini pun kalau letak garis putus-putus lebih baiklah. Supaya boleh nampak label kamu itu di mana. Okay. Oh, satu lagi. Belum lagi kamu nyatakan julat bagi Y kan. So, julat bagi Y, kamu tengok sejak Y ini, graf kita menyentuh 16 sehingga 0. Jadi, kamu punya julat adalah 0 sehingga 16. Inilah julat Y kamu. Okey, dia bagi arahan di sini didapati jarak imej lilin yang dihasilkan ialah fx. Okey, 10x per x tolak 10 di mana x tidak sama dengan k. Cari nilai yang pertama adalah k. Okey, untuk soalan A, dia bagi sudah fungsi fx. Apa itu fx? Fx ialah jarak imej lilin. Fx ni sudah nyatakan di sini. Okey. Jadi, kita mau cari nilai K untuk soalan pertama. So, soalan pertama dia mau nilai K ini. X tidak boleh sama dengan K. Macam mana mau dapat K itu adalah, macam yang teacher sudah ajar, kamu ambil daripada nilai yang di bawah sini. Okay. So, X tolak 10 sama dengan 0, maka X sama dengan, tolak 10 ini, negatif 10, pindahkan ke sebelah, dia jadi 10. Maka kita akan tulis di sini X tidak boleh sama dengan 10 kan. Jadi ini K adalah 10. Maka nilai K ialah 10. Okay. Untuk soalan B. Jarak imej lilin. Cari jarak imej lilin. So jarak imej lilin ini adalah Fx. Okay. Jika jarak lilin itu dari kanta ialah 14 cm. Jarak lilin daripada kanta, maka jarak dia adalah X. Okay. X sama dengan 14 lah, ikut daripada soalan sini. Okay. Kita tahu sudah dia punya fungsi adalah 10x bahagi X tolak 10. Okay. Jadi apabila nilai X kita adalah 14, maka tukar saja nilai X di sini dengan 14. 14 bahagi dengan 14 tolak dengan 10. Bila kamu kira dengan kalkulator, kamu akan dapati fungsi fx kamu ataupun jarak imej lilin kamu adalah 35. Okay. Tidak perlu letak cm ke apa. 35 pun kamu akan dapat markah penuh sudah. Okay, untuk soalan C pula. Jarak lilin ke kanta. Cari jarak lilin ke kanta. Jika kanta terletak di tengah-tengah antara lilin dan skrin. Jarak lilin ke kanta maksudnya ini adalah nilai X. Lilin ke kanta kan. So, jarak ini adalah X. Jadi, dia suruh kamu cari X. Jika kanta terletak di tengah-tengah antara lilin dan skrin. So, kanta ini dia di tengah-tengah antara dua ini. So, apa yang sama adalah X ini sama dengan Fx. Sebab jarak dia bagi 2 lah kan. Dia di tengah-tengah. Okay, so X sama dengan Fx. Kamu tulis ini sejak pun dapat sudah markah. Okay. Kemudian masukkan nilai Fx itu 10x per x tolak 10. Jadi kita susun baliklah. Okay. Kamu susun balik. So sebelah sini x dalam kurungan x tolak 10 sama dengan 10x. Darab masuk dia x kuasa 2 tolak dengan 10x. Yang ini pula pindahkan ke sebelah lah. Okay, so tolak 10x sama dengan 0. Okay.
So, X kuasa 2 tolak dengan 20X sama dengan 0. Kita faktorkan dia. Keluarkan X. X sama dengan X tolak 20 sama dengan 0. Maka X kita sama dengan 0 atau X tolak 20 sama dengan 0, X sama dengan 20. Okey. Jadi kalau 0 ini mustahil lah kan, dia punya X itu 0. Jadi mesti kita ambil satu nilai lagi yang positif. Inilah jawapan dia. Okey. Kalau kamu tidak nyatakan, kamu tidak akan dapat jawapan akhir lah. So, kamu buat saja satu satu ayat yang ringkas lah. Okey. Jarak lilin ke kanta. Jarak lilin ke kanta ialah 20. Pun dapat markah sudahlah. Dapat markah penuh kalau kamu ada nyatakan. Okey, untuk soalan 5, kamu baca soalan dia dan kamu akan dapati dia bagi dua fungsi di sana dan dia bagi gambar raja dua graf. Satu graf dalam bentuk berteks. Kalau kamu tengok yang ini adalah bentuk berteks. Yang satu lagi adalah dalam bentuk dia bagi persamaan dia. Okey. Jadi graf ini kalau kamu nampak dia bersilang atau titik dia sama pada Y sama dengan 0. Apabila Y dorang 0, dorang ada titik yang sama di sini bersilang. Okey. Jadi bila dia sama di sana, maksudnya dia punya paksi simetri di sini pun sama. Kalau kamu tahu kan yang ini nih, kamu anggap dia gunung lah. Kalau gunung kan ada puncak. Jadi di puncak itu, dia punya puncak tu, dia punya peak sini, peak dia. Ini kita namakan titik maksimum. Okay, kalau graf muram begini maksimum lah. Kalau graf senyum kita bagi dia titik minimum. Okay, so ini juga kita panggil sebagai vertex. Okay, vertex. Kalau begini, bentuk ini adalah bentuk vertex. Okay, kita ulang kaji sikit. Apa itu vertex sebenarnya? Okay, kalau vertex ini dia ditulis dalam bentuk fx dalam kurungan x tolak h tambah k. Di mana titik maksimum dan minimum itu kita terus boleh ambil daripada persamaan dia. Okay, so titik maksimum atau minimum adalah h dengan k. So ini nilai x kita, ini nilai y lah kalau dalam koordinat. Okay. So kalau kamu perasan yang ini nih kamu jangan silap, dia mesti negatif. Kalau dia negatif di sini di positif lah h itu. Okay. So apa maksud titik maksimum minimum ni? Kalau kita ada gunung atau curve, dia betul-betul di puncak itu. So ini adalah koordinat bagi puncak kita punya graf ataupun kalau minimum dia beginilah yang paling bawah. Okay. Ini H dengan K. So, paksi simetri dia mesti melalui titik vertex itu. Okay. Okay, paksi simetri. Persamaan dia kamu mesti tulis X sama dengan H. Okay, X sama dengan H itu adalah dia punya paksi simetri. Persamaan paksi simetri. Atau satu lagi formula untuk paksi simetri, sekiranya kamu ada dalam bentuk paksi simetri pun kita boleh dapat kalau kita guna formula negatif B per 2A. Okay, kamu boleh buat bacaan lanjut pada buku teks muka surat 54. Okay, so ini adalah macam ulang kaji untuk kamu lah. Kalau ada lagi yang belum faham apa itu bentuk vertex. Okay, so kita berbalik kepada dia punya soalan. Okay, cari nilai P dan nilai Q. Okay, kalau untuk yang Y yang ini, terus kita boleh dapat nilai vertex dia kan. H kita, ini kita punya H, ini kita punya K.
Kasih banding dengan yang formula itu. Okay. So, kita punya vertex adalah 2P. Maksudnya di sini, kita punya titik yang atas ini, dia punya koordinat adalah 2P. Okay. Bila kita dapat 2P, maksudnya dia punya paksi simetri itu. Paksi simetri dia H kan? Ini kita punya H. 2. So, paksi simetri dia X sama dengan 2. Maksudnya di tengah-tengah sini nih, ini nilai X dia adalah 2. Okay. Jadi bila kamu sudah dapat itu, kamu tahu dia punya paksi simetri dia, X adalah 2. Kita boleh cari nilai untuk Q. Nilai untuk Q. Okay. Macam mana? Kita rujuk kepada graf yang satu lagi. Okay. So, untuk soalan A, kita rujuk graf yang satu lagi. Y sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 2X tambah QX tolak 3. Kita mau guna paksi simetri yang ini. Dia punya formula. So, kita mesti cari A dengan B kita, ABC. Kalau C kita negatif 3 lah. A kita adalah negatif 1. Okay. B kita apa? Yang ini ada 2X dia. So, kita mesti kasih faktor dulu. Okay. Kalau kita faktorkan dia, kamu akan dapat Y sama dengan Y sama dengan negatif X kuasa 2 tambah dalam kurungan 2 tambah Q X tolak 3. Okay. So, baru kita dapat yang ini adalah kita punya B. B sama dengan 2 tambah Q. So, paksi simetri kita adalah negatif B per 2E. Jadi, B kita 2 tambah Q per 2E. 2 negatif 1. Okay. So, ini bawah sini kamu akan dapat 2 tambah Q. Bawah sini dapat negatif 2. So, ini negatif-negatif boleh potong. Kamu akan dapat X sama dengan 2 tambah Q per 2. Okay. So, paksi simetri kita tahu sudah. Kita punya paksi simetri X sama dengan 2. Jadi, yang ini nih kita tukar saja kepada 2. 2 tambah Q bahagi 2. So, pindah-pindahkan dia. 2 kali dengan 2, 4. 4 sama dengan 2 tambah Q. Maka Q kita adalah 4 tolak dengan 2, kamu akan dapat 2. Okey, ini untuk cari Q. Okey, lepas kamu dapat Q sama dengan 2, kamu masukkan nilai Q itu ke dalam persamaan yang ada Q ni lah. Supaya kamu dapat dia punya bentuk am. Okey, so masukkan dia punya nilai. Tambah 2 tambah 2 sini X tolak 3. So sini kamu akan dapat Y tolak X kuasa 2 tambah 4X tolak 3. Okay. Selepas itu kamu mau cari P pula. P ada di sini. Okay. Persamaan yang satu lagi. Okay. So untuk itu teacher akan cari daripada yang di sini kan. Teacher akan cari apa koordinat di sini. Salah satu ini. Sebab dia sama dengan graf yang satu lagi. Teacher perlukan nilai ini untuk dapatkan nilai bagi graf yang satu lagi. Okay, apa teacher perlu buat adalah cari nilai X untuk persamaan di sini ini. Kamu hanya perlu tekan kalkulator. Okay, cari EQN dia. Okay. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapati apabila Y kamu kosong. Okay. Apabila Y kamu kosong, kita punya nilai ini kamu tekan EQN. Kamu akan dapat X sama dengan 1 dan juga X sama dengan 3. Jadi di sini X tolak 1, X tolak 3. Okay. So bila kamu dapat X1, X3, maka di sini 1, di sini 3 lah. Teacher ambil satu koordinat saja yang senang sini. So, sini koordinat dia adalah 1, 0.
Okey, 1, kosong. Apabila X kita 1, kita punya Y kosong. Ini kita masukkan ke dalam persamaan yang ni lah. Okey, so Y sama dengan negatif 3, X tolak 2, kuasa 2 tambah P. Okay. Masukkan nilai X, X kita 1, maka ini tukar jadi 1. Y kita kosong, maka ini tukar jadi kosong. Kosong sama dengan negatif 3, 1 tolak 2, kuasa 2 tambah P. Okay. So, kosong sama dengan 1 tolak 2, negatif 1. Mendapat sini negatif 3 tambah P. So, P sama dengan negatif 3 ini kita pindahkan ke sebelah, kamu akan dapat P sama dengan 3. Okay. So, kamu dapat sudah nilai P dan nilai Q. Okey, untuk soalan B, cari titik maksimum bagi kedua-dua lengkung itu. Jadi di sini dia minta titik. Kalau dia bilang titik, maksudnya dia mau koordinat. Mesti ada kurungan X dengan Y dia punya nilai lah. Okay. So, bila dia bilang mau titik maksimum dua-dua graf, maka kita kena cari apa koordinat untuk dua-dua titik ini. Okay. Kita start dengan yang di sini dulu lah. Okay. Y sama dengan negatif 3, X tolak 2, kuasa 2, tambah dengan P. P sudah kita dapat daripada soalan A, maka kita hanya masukkan saja. Okay. So, titik maksimum dia, ada sudah formula di sini. Dia sudah dalam bentuk vertex. Jadi dia punya titik maksimum adalah 2 dan dia punya nilai K di sini adalah ini 3. So 2, 3. Sudah dapat untuk graf yang pertama. So graf yang kedua, Y sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 4X tolak 3. Okey, yang ini pula. Kita tahu sudah di sini, dia punya nilai X ini sama. So, sini nilai dia 2. 2 juga. X dia 2. Jadi, kita mau cari Y dia berapa kalau X dia 2. So, kita tahu X dia sama dengan 2. Kita mau tahu Y dia berapa. Masukkan nilai X ini di dalam sinilah. Untuk cari dia punya nilai Y. Kan? So, Y sama dengan negatif 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tolak 3. Okay, kamu kira-kira kamu akan dapat dia punya Y sama dengan 1. Tekan kalkulator saja. Maka dia punya titik adalah 2, 1. Okay. Dapat sudah titik maksimum untuk dua-dua graf. So, soalan dia sebenarnya yang di dalam kotak ini. Tinggi sebuah pintu yang berbentuk segi 4 tempat ialah 6.8 unit lebih daripada lebar dan panjang antara dua bucu bertentangan ialah 100 unit. Cari lebar pintu itu. Menggunakan rumus kuadratik, selesaikan masalah tersebut. Jadi, kamu kena faham dulu dia punya ayat ni lah. Jadi situasi dia adalah sebuah pintu yang berbentuk segi 4 tepat. Dia punya tinggi tinggi dia ni lah, tinggi 6.8 unit lebih daripada dia punya lebar. Okay. So daripada ayat yang pertama itu, kita tahu lebar dia, contoh kita letak lebar dia W. Jadi dia punya tinggi lebih 6.8 unit. Maka W tambah dengan 6.8. Okay. Dan panjang antara dua bucu bertentangan ialah 100 unit. Dua bucu yang bertentangan. Kalau kita pilih bucu yang ini, yang bertentangan adalah di bawah sini. Okay. So, ini dia sudah bagi panjang dia 100 unit. Okay. Maka kalau kita tengok gambar rajah ini, kita akan dapati dia menggunakan teori Pythagoras saja untuk menyelesaikan masalah dia. Okay. So, kita tulis dia punya rumus. Teori Pythagoras,
Kalau kita mau kira dia punya dia punya hypotenuse, okay. So kita akan dia punya rumus A tambah B kuasa 2 sama dengan hypotenuse kan, kuasa 2. Begitu. Jadi kalau ini A, ini B, ini hypotenuse dia 100. So kita tulis dia punya rumus. Okay, W kuasa 2 tambah dengan W tambah 6.8 kuasa 2 sama dengan 100 kuasa 2. Jadi ini adalah rumus untuk kamu punya teori Pythagoras. Lepas tu kamu kembangkan dia lah. Okay. Yang dalam kurungan ini kamu kembangkan dia. So W kuasa 2 tambah W tambah 6.8 W tambah 6.8 sama dengan 100 kuasa 2 kamu akan dapat 10,000. Okey, kembangkan dia lagi. Kamu akan dapat tambah W kuasa 2 tambah 13.6 W tambah dengan 46.24 sama dengan 10,000. Okey. So W tambah dengan W, 2W kuasa 2 tambah dengan 13.6 W. Okey. So yang ini dia pindah pergi sebelah, dia akan jadi tolak. So 46.24 tolak dengan 10,000, kamu akan dapat negatif 9953.76 sama dengan kosong. Jadi ini barulah kamu punya persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik kamu. Kalau kamu sudah dapat begini, untuk menyelesaikan dia, untuk mendapatkan nilai W tu, kamu boleh guna pelbagai cara kan. Jadi kalau kita tengok di sini dia ada poin-poin, maka cara yang terbaik adalah kamu menggunakan kaedah rumus. Okay. Kaedah rumus itu W sama dengan negatif B plus minus 4 B kuasa 2 minus 4AC bahagi dengan 2A. Okay, ini rumus dia. Jadi tinggal kamu masukkan saja apa A, apa B, apa C kamu. Okay. So A kamu adalah 2, ini A kamu. B kamu adalah 13.6 dan C kamu, inilah C. Ini C. Okay. Tinggal masukkan dalam formula 13.6 plus minus 13.6 kuasa 2 tolak 4 A kamu 2, C kamu negatif 9953.76. Okay, kalau ini dia terkurang, kamu kasih tambah dia sampai ujung, jangan malas. Okay, terus bahagi dengan, bahagi pun kena sampai hujung. Okay, 2A. Okay, lepas tu kamu selesaikan yang dalam punca kuasa itu. Okay. Plus minus, kamu selesaikan yang dalam sini dulu. Supaya tidak tersalah tekan. Kamu dapat 79815.04. Bahagi dengan 2 kali 2, 4 lah. Bila sudah dapat begitu, lepas tu kamu pisahkan plus minus dia. Maka W dia ada 2 lah. 13.6 tambah dulu. Okay, dengan 79815.04. Okay, bahagi dengan 4. Atau O negatif 13.6 tolak pula dengan 79815.04 bahagi dengan 4. Okay.
Di sini kamu akan dapat dua jawapan lah. Dua jawapan yang di sini kamu akan dapat, kalau untuk tambah kamu akan dapat 67.229. Yang sebelah sini kamu akan dapat negatif 74.029. Okey. Kalau sampai sini sejak kamu jawab, kamu belum dapat jawapan markah untuk jawapan akhir. Sebab kalau untuk panjang, kamu hanya perlu ambil nilai yang positif, yang valid lah. Okay. Maka kamu kena nyatakan yang mana satu dia punya lebar. Okay. Maka lebar adalah, lebar dia atau kamu tulis balik, dia punya W sama dengan 67.229. Okay. Tulis ini maksudnya itu saja jawapan kamu yang untuk menjawab soalan itulah. Barulah kamu dapat markah untuk jawapan akhir. Okey, untuk soalan 7, dia bagi kamu gambar raja. Okey, gambar raja ini adalah gambar raja seorang atlet, dia buat lontaran peluru lah. Jadi dalam lontaran peluru dia tu dia ada fungsi sudah sini. Fx sama dengan Ax tolak P kuasa 2 tambah Q. Okay. So, soalan yang pertama, dia suruh cari nilai A, P dan Q. Okay. Daripada fungsi ini ada nilai A, P dan nilai Q. Okay. Kita tengok gambar raja dulu, apa maklumat yang kita dapat daripada gambar raja. Okay. Kalau dalam gambar raja ni, dia sudah bagi sini koordinat 3, Y3, X dia 3. Maksudnya pada dia punya titik maksimum di sini, koordinat dia adalah 3, 3. Okay. Kalau kamu tengok lagi, fungsi yang dia bagi di sini adalah bentuk vertex. Maksudnya, kalau dari bentuk vertex tu terus kita boleh dapat dia punya titik maksimum. Okay, kita rujuk lagi balik nota yang teacher bagi di sini. Kalau bentuk vertex dia macam ni, okay, titik maksimum kita boleh dapat H dengan K terus daripada fungsi. Okay, so H di sini, K dia di sini. Maka dia punya koordinat titik maksimum dia adalah HK. Jadi kita tengok daripada fungsi yang soalan, okay, yang ini, fungsi soalan. Maksudnya di sini, kalau kita tengok bentuk dia, kita punya titik maksimum adalah P, Q. Okay. Maka kita bandingkan saja titik maksimum dengan yang ini. 3, 3. Kita sudah dapat titik 3, 3 itu daripada gambar raja. Maka P kamu adalah 3 dan Q kamu adalah 3. Okay. Yang sini sejak tiada pengiraan pun kamu kena buat, sudah dapat 2 markah. Okay. Yang penting kamu faham itu fungsi vertex macam mana mau dapat koordinat titik maksimum atau minimum daripada dia. Hanya tengok saja tahu sudah. Alright, lepas tu apa lagi dia minta? Dia minta nilai A. Okey, nilai A di sini. Untuk cari nilai A, kamu masukkan dulu nilai P dengan Q di sini. Okey, so Fx sama dengan A kamu tidak tahu, X tolak P kita 3, kuasa 2 tambah dengan 3. Okey. Untuk mencari A ini, kita tengok kita punya graf. Okey, kita tengok graf kita. Ada 2 titik yang kita tahu sebenarnya di graf ini. Satu adalah titik maksimum dia. Kita tahu koordinat dia 3, 3. Satu lagi di sini. Yang di bawah sini ni dia sudah letak 8. Maksudnya koordinat di sini adalah X kita 8, Y kita adalah 0. Okay. Jadi koordinat ada 2 kamu dapat daripada graf. So you can use either one itu koordinat. Kalau teacher akan recommend kamu pakai yang ini. Sebab dia ada 0. Bila ada 0 kita substitute senang kira. Okay. Okay, kita guna titik 8, 0. Jadi 8 ini adalah X kamu, 0 ini adalah nilai Y ataupun nilai Fx. Okay. Nilai Fx. Jadi hanya masukkan saja ke dalam rumus ataupun fungsi kamu sini. Fx kita adalah 0.
X kita gantikan dengan 8. 8 tolak 3 kuasa 2 tambah 3. Okey, so kosong 8 tolak 3 kamu dapat 5. 5 kuasa 2 kamu dapat 25. Teacher tulis terus sini. 25A tambah dengan 3. Okey, 3 pindah ke sebelah dia akan jadi negatif. So 25A sama dengan negatif 3. A sama dengan negatif 3 bahagi dengan 25, maka itulah jawapan kamu untuk A. Alright. Okey, untuk soalan B. Soalan B1. Cari ketinggian peluru pada ketika peluru itu terlepas dari tangan Muhammad Syed. Okay, jadi dia mau peluru itu di sini. Okay, titik yang ni dan ni. Kalau bila dia terlepas dari tangan. Okay, kalau di sini dia mau ketinggian, maksudnya dia mau nilai Y ataupun nilai Fx ini. Dia mau tahu di sini ni berapa. Berapa nilai dia. Okay. Kalau kita tidak tahu Y di sini sama dengan berapa, tapi kita tahu dia punya X. Dia punya X adalah, nilai X dia adalah 0. Okay, maksudnya koordinat di sini 0, Y. Y dia yang kita tidak tahulah. Okay, untuk di sini. So, apa yang kamu kena buat adalah kamu kena guna jawapan yang dari A. Kalau jawapan dari A, kamu tahu sudah dia punya nilai A, kamu tahu sudah nilai P dia, kamu tahu sudah nilai Q dia, tinggal kamu substitute saja. Jadi dalam gambar raja itu kita tahu dia punya nilai X adalah 0. Jadi kita mau cari kalau X dia 0, Y dia berapa. Okay. Y ini adalah dia punya Fx. Dia punya Fx. Okay, so X dia 0, jadi kita substitute saja di dalam formula. Fx yang kita mau cari, nilai Y dia. Okay, negatif 3 per 25. X kita 0, tolak 3, kuasa 2, tambah 3. Okay, so kita selesaikan 0 tolak 3. 0 tolak 3, yang ini kita selesaikan. 0 tolak 3, negatif 3. Negatif 3, kuasa 2. Kita dapat 9, darab dengan negatif 3 per 25. Kemudian tambah dengan 3. Kamu tekan kalkulator terus pun dapat tuh jawapan dia. Okay, so Fx kamu akan dapat 48 per 25. Okay, so nilai Y dia adalah 48 per 25. Okay, kemudian kita tengok soalan Roman 2. Cari jarak mengufuk peluru apabila ia berada pada ketinggian yang sama dengan B1. Okay, so dia mau jarak peluru itu kalau tinggi dia sama dengan jawapan kita di sini. Okay, kalau Fx dia 48 per 25, di mana lagi jarak dia yang sama? Okay, kalau sini 48 per 25, maksudnya satu lagi jarak peluru itu adalah di sini. Okay, jadi dia mau tahu di sini nih nilai X dia berapa. Okay, kalau di sini X yang kita tidak tahu. Okay, Y kita adalah 48 per 25. Jadi sama juga cara dia. Macam yang soalan Roman 1 itu, masukkan saja nilai. Okay. Daripada persamaan ini, okay, Fx kita adalah 48 per 25. Okay, 48 per 25 sama dengan negatif 3 per 25. X kita tidak tahu berapa. Okay, tolak 3, kuasa 2, tambah 3. Okay. So, apa kamu kena buat adalah kembangkan dahulu. Okay, kembangkan dulu dia. Kembangkan dia sini. Lepas tu baru kamu darab masuk. Ini boleh pindah sebelah, dia akan jadi tolak. So 48 per 25 tolak dengan 3. Kamu akan dapat sini negatif 27 per 25. Okay, di sini kamu akan dapat negatif 3 per 25. X kuasa 2 tolak 6X tambah 9.
Oke. Yang ini pun kamu boleh pindahkan ke sebelah. Dia akan jadi bahagi, tekan kalkulator saja. Oke, kamu pindahkan sebelah jadi darab, pindahkan sebelah jadi bahagi, ini. Terus kamu akan dapat jawapan dia 9. Oke, 9 pindah sebelah, dia jadi tolak, maka ini akan jadi X kuasa 2 tolak 6X sama dengan 0. Jadi ini kita faktorkan, X tolak 6 sama dengan 0. Maka X kita adalah 0 atau X tolak 6 sama dengan 0. Maka X sama dengan 6. Oke, so jarak dia bukan, kita kena bagi tahu jarak dia. Jarak dia adalah X sama dengan 6. Sebab kalau yang kosong ni, yang sebelah sini, yang starting. Oke, maksudnya sini kamu dapat 6. Mesti nyatakan dia punya jarak adalah 6.